Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada minggu ni menyambung perbincangan kita berkenaan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah tulisan Al-Fadil Ustaz Ismail Omar kita. Dan buku ni sebagaimana Tuan Pengerusi sebutkan tadi kita dah nak habis. Dan sebelum ni saya mencadangkan buku Syarhul Asma'illahil Husna, iaitu syarah 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Tapi satu masalah, saya tak ada jumpa buku bahasa Melayu. Jadi buku Arab je ada. Jadi mungkin kena tengok balik lah kot. Sebab kalau buku Arab ni kita kata saya suka guna buku yang semua dapat manfaat sama lah, dapat beli, dapat baca. Jadi kena fikir balik lah kot. Nak tengok berkenaan apa, insyaAllah. Pada minggu lepas, saya ingat ramai yang tak boleh datang minggu lepas. Iaitu minggu lepas kita di Masjid Kampus Senda. Maka insyaAllah malam ni saya ulang sikit lah apa yang kami bincangkan pada minggu lepas. Iaitu kita habis di muka surat 474, yang mana kita masih dalam perbincangan sebab-sebab tersebarnya bid'ah. Dan sekali lagi saya ingatkan bahawasanya buku ni buku akidah. Maka bila disebut sebab-sebab tersebarnya bid'ah, lebih kepada sebab-sebab tersebarnya bid'ah dalam akidah. Maka bid'ah dalam akidah ni dia punya tunjang dia punya akar dia, dan dia punya ranting-ranting dia yang akan menular masuk dalam bid'ah dalam fiqh. Tapi asalnya dalam akidah. Kalau kita tengok umpamanya Syiah Imamiyah umpamanya, dia bermula dengan politik kemudian masuk dalam akidah. Lepas akidah tu baru dia masuk ke fiqh. Kalau kita tengok contohnya Khawarij, dia bermula dengan akidah, daripada akidah dimasuk ke fiqh. Wa ma ila zalik, dan begitulah seterusnya. Maka disebabkan tu kata pengarang bid'ah dalam akidah adalah lebih berbahaya daripada bid'ah dalam fiqh, kerana akidah merupakan usul agama. Jadi kalau akidahnya tu ada masalah, maka kita kata semua benda yang terbina di atas tu barangkali pun kemungkinan besar dia pun bermasalah. Jadi pengarang sebut dalam sebab yang ketujuh, sebab tersebarnya bid'ah dalam akidah adalah kerana al-ghulu, iaitu berlebih-lebihan dalam ketaatan serta memuliakan kepada yang bukan maksum. Dan bab ni saya ingat untuk 2 minggu kita dah bincang bab ni. Cuma pada minggu lepas secara khususnya kita tengok kepada golongan-golongan sufi yang menggelarkan dirinya sebagai sufi. Dan kita dah bincangkan bahawasanya sufi ini sendiri dia punya idea dia adalah penyucian jiwa. Dan sufi ini sendiri berasal dari perkataan, asal dia pun khilaf juga. Ada pandangan yang pertama kata sufi ni berasal daripada perkataan suci, daripada sofa, dia kata suci. Tapi pandangan ni tidak berapa tepat, sebab kata akar bagi suci adalah sofia, bukan sofa. Maka tapi tak apalah, dia nak kata bahawasanya siapa yang masuk tasawuf, dia punya tujuan adalah untuk menyucikan jiwa. Bahkan dalam cengkaman tasawuf dalam masyarakat kita ni memang agak kuat, sehingga kan Profesor Naqib Al-Atas dia sebutkan bahawasanya daripada 3 tempoh ilmu, dia bahagikan tempoh ilmu kepada Nusantara ni, dia bahagi pada 3. Yang pertama, dia kata daripada tahun 1200 hingga 1400 Masihi, dia panggil sebagai pemelukan jasad, iaitu ilmu-ilmu yang masuk ke dalam Nusantara, termasuk kita lah, Malaysia ni, ketika tu adalah ilmu-ilmu fiqh. Sebab tu jasad, fiqh ni jasad lah kita kata kan. Taharah, macam mana jaga kebersihan, itu jasad lah. Solat, jasad lah. Puasa, zakat, jasad lah. Kemudian daripada tahun 1400 hingga 1700 Masihi, dia panggil pemelukan ruh ataupun rohani, iaitu banyak ilmu-ilmu tasawuf sejak daripada tahun 1400 Masihi sehingga 1700 Masihi. Ilmu yang banyak masuk ke kita ni di Nusantara ni adalah ilmu tasawuf. Sebab tu dalam bab tasawuf ni saya ingat masyarakat kita kalau sebut, tak ada orang yang asing lah dengan tasawuf ni, sebab daripada 1200 Masihi lagi memang dah masuk lama dah pun kita kata. Kemudian pembahagiannya yang ketiga, dia kata daripada tahun 1700 Masihi sehingga sekarang kita tempoh pembaratan. Yang ni saya tak boleh lebih setuju daripada tu lah.
tempoh perbaratan, iaitu dia nak jadi sekular pula. Sehingga kan agama sekarang pun nak dibincangkan seolah-olah agama ni satu ilmu yang pasti seperti sains dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi tak apa, itu cerita lain. Cuma nak cerita itu dari tasawuf. Pengertian yang pertama adalah ada yang kata penyucian, yang mana saya kira tidak berapa tepat dari segi istilah dia. Yang kedua kata dia berasal daripada perkataan suf. Suf ni maksudnya kain wool, kain kapas. Disebabkan orang-orang sufi pada zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, macam mana nak kenal mereka ni, mereka akan pakai jubah-jubah daripada kain kapas. Kain kapas ni kain murah lah kita tahu. Dia akan pakai daripada kain kapas, dan mereka akan duduk dalam masjid berzikir, solat dan sebagainya, dan tak keluar untuk belajar ataupun bekerja. Dan Imam Syafi'i tak setuju perkara ni. Sebab tu dalam Talbisul Iblis dia rakamkan perkataan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata barang siapa yang masuk geng tasawuf macam ni waktu subuh, asal dia gila kata. Maknanya satu hari masuk hilangkan kata. Okey, ini tidak berapa betul. Ada pun pandangan yang saya paling suka adalah perkataan tasawuf berasal ataupun sufi ni berasal daripada perkataan ahlus sufah. Yang ni wallahi paling cantik. Dan ahlus sufah dalam kuliah sebelum ni, kuliah lain pun banyak saya sebut. Siapa dia ahlus sufah? Iaitu mereka daripada golongan muhajirin dan orang-orang yang di sekitar Madinah yang berhijrah ke Madinah pada zaman Nabi SAW, tetapi disebabkan Madinah menghadapi masalah lambakan manusia secara tiba-tiba, maka apa yang jadi adalah ramai daripada kalangan orang yang berhijrah ni, dia tak ada kerja, disebabkan tu tidak ada pendapatan. Bila tak ada kerja, menganggur, kita kata, kenapa tak ada kerja Ustaz? Sahabat malas ke? Na'udzubillah, sahabat bukan malas. Cuma kerjaan tak ada, sebab lambakan manusia masuk tiba-tiba, sedangkan penduduk Madinah bukan ramai sangat pun sebelum tu. Maka disebabkan tak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan. Bila tidak ada pendapatan, tidak ada rumah, tak ada tempat tinggal, tak ada pakaian, tak ada makanan, tak ada belaka. Dan perkara ni berlanjutan sehingga lebih kurang 6 ke 8 hijrah, barulah akhirnya kita kata ahlu sufah tu semuanya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mereka tak ada pekerjaan tu, apa mereka buat? Itu asal perkataan sufi tu. Sebagai contoh Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagai contoh Ka'ab bin Rabi' radhiyallahu an, sebagai contoh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Kerja tak ada, kita kata. Apa mereka buat? Maka mereka menghabiskan masa mereka untuk beribadah dan juga mempelajari ilmu daripada Nabi SAW. Mereka duduk kat masjid. Mereka tumpang duduk kat Masjid Nabawi, mereka ibadah, ada penyampaian Quran, mereka dengar. Selainnya mereka baca Quran. Selainnya mereka dengar hadis daripada Nabi SAW, bincang berkaitan ilmu dan sebagainya. Maka konsep tu yang sufi ambil menjadikan konsep tasawuf tu. Asalnya sebab apa? Asalnya sebab dia tak ada pekerjaan. Jadi kita kata konsep sufi di dalam Al-Quran dan Sunnah bukan sampai tak bekerja, bukan macam tu. Sebab konsep asal dia kata Abu Hurairah tak bekerja Ustaz. Memanglah dia tak bekerja sebab apa? Sebab pekerjaan ketika tu tak ada. Kemudiannya rezekinya dimurahkan oleh Allah sehingga kan zaman Umar dia jadi gubernur di Bahrain tu. Jadi kita kata rezeki dia ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, nak menceritakan itu asal usul perkataan sufi. Maka apa kaitannya dengan tajuk kita Ustaz? Kaitannya adalah ada kumpulan-kumpulan tasawuf yang mendakwa untuk menyuci diri, tetapi mereka buat amalan-amalan ataupun pegangan-pegangan yang baru di dalam agama. Mereka buat i'tiqad, akidah yang baru dalam agama. Kita tengok ajaran Qadiani umpamanya. Mereka buat pendekatan akidah baru dalam agama kan. Bahawasanya Tok Guru dia Ghulam Ahmad tu mempunyai 1 juta mukjizat. Tu dia. Nabi pun kita kira tak sampai kot 1 juta. Aku kata ada 1 juta mukjizat sampai tahap tu. Ajaran Bahai bawah pimpinan Bahaullah, apa dia buat? Dia kata ajaran dia memansuhkan Islam dan dia ni merupakan ajaran yang terakhir setelah Islam, kita kata. Ini benda akidah bid'ah dalam Islam. Disebabkan mereka ni membuat perkara-perkara baru. Soalan kita, kamu ni buat benda baru tak ada pada zaman Nabi SAW. Akidah yang kamu sampaikan ni tak ada pernah Nabi sebut berkenaan Bahai, Nabi sebut berkenaan Ghulam Ahmad. Mana ada? Tak ada pun. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Kita tanya macam tu lah, macam mana? Begitu juga kita sentuh minggu lepas berkenaan dengan ajaran Al-Arqam. Sama juga. Dia buat benda-benda yang baru dalam akidah. Dia kata bahawasanya dia punya ajaran tu, apa dia tag? Orang kata apa? Nama ajaran Arqam dulu, ingat tak? Aurat apa dah? Aurat Muhammadiyah. Maka dia dakwa bahawasanya dia dapat aurat Muhammadiyah tu daripada Nabi SAW ketika jaganya di dalam Kaabah. Tu orang tanya macam mana pula hang boleh masuk dalam Kaabah? Di dalam Kaabah dia dapat ajaran tu daripada Nabi SAW
maka dia banyaklah benda-benda akidah-akidah yang batil di dalam tu yang baru. Bila kita kata benda ni tak ada daripada Nabi, dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, maka mereka pun, apa yang orang Terengganu panggil, bawa keluar buah sepelek. Tahu buah sepelek? Buah sepelek ni mana buah simpanan dia. Buah simpanan dia, semalam saya mimpi jumpa Nabi, Nabi bagi kat saya. Habis cerita. Sebab tu dalam buku ni dibincang berkenaan mimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW. Sebab banyak daripada golongan tasawuf yang menyeleweng. Saya tak kata semua tasawuf menyeleweng, tak. Tapi sebahagiannya menyeleweng. Tasawuf sebegini, dia buat ibadah yang baru, dia buat akidah yang baru. Bila kita kata mana asalnya, dia kata semalam saya mimpi jumpa Nabi SAW. Maka dengan situ shortcut, tak payah belajar, tak payah ngaji, tak payah tengok manhajnya, tak payah tengok tafsirnya, tak payah tengok syarahnya, tak payah tengok sirahnya, mimpi jumpa Nabi, khalas, habis cerita. Buat je apa-apa yang dia nak buat. Okey, jadi ini satu konsep yang berbahaya, dan sebagaimana yang disebut oleh pengarang, di atas konsep ini jugalah tersebarnya bid'ah dalam akidah secara berleluasa. Saya ingat minggu lepas banyak kita sebut berkenaan ajaran-ajaran sesat yang kita ada. Sebagai contoh, Haji Matahari, ajaran Taslim dulu, betul tak? Ni semua geng-geng sama lah kita tahu. Qadiani, kita ada Bahai, kemudian yang baru sikit kita ada ajaran Rasul umat Melayu tu. Sebelum tu kita ada Al-Arqam. Begitu juga kita ada kalau yang daripada luar, daripada Eropah ni, black metal dan sebagainya. Semuanya kita kata kebanyakannya adalah dia menyandarkan perbuatan tu pada dia bermimpi jumpa Nabi SAW. Sebab tu dibincang dalam bab ni dan disebut hati-hatilah, disebabkan bid'ah dalam akidah timbul sebab golongan yang mendakwa nak menyucikan diri. Kemudian ada juga mereka kami bincangkan sikit berkenaan pada hakikatnya sesiapa yang nak menyucikan diri, kalau dia ikut Nabi SAW, jiwa dia dah tersuci dah. Senang cerita. Kalau dia ikut Nabi secara menyeluruh. Kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, bukan sahaja dalam perbuatan-perbuatan fiqh, malahan dia lebih menyeluruh, dia lebih syumul daripada tu lagi. Akhlaknya akhlak Nabi SAW, ibadahnya ibadah Nabi SAW, semangat dakwahnya semangat dakwah Nabi SAW. Kalau orang yang mengikuti Nabi secara menyeluruh macam tu, boleh tak kita kata tak cukup lagu ni, kamu kena ikut lagi tasawuf supaya hati kamu suci? Tak boleh. Dan begitu juga selalu saya sebutkan, kalau nak tengok kitab tasawuf, pandangan saya yang terbaik adalah Riyadhus Salihin dengan Syarah Salih Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana kita kata dalam kitab tu Al-Imam An-Nawawi menghimpunkan hadis-hadis daripada Bukhari dan Muslim. Sahih? Tak ada. Nawawi tulis saya mimpi jumpa Nabi, tak ada benda macam tu. Okey, daripada hadis Bukhari dan Muslim, dan kaitannya dengan tajuk disyarahkan oleh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu taala. Yang ni memang saya kira satu kupasan yang sangat-sangat baik dah. Dan di situ kita boleh tengok, kalau ikut hadis pun memang tasawuf habis dah pun kata. Memang dah terjaga akhlak, dah suci jiwanya kalau ikut sunnah Nabi SAW. Wallahu alam. Itu perbincangan minggu lepas, insya-Allah. Sakat mana yang saya ingatlah kita bincangkan. Maka hari ini kita masuk muka surat 475. Yang ni pun kita dah masuk minggu lepas, tapi tak apa, sekadar 1-2 poin saja kita tengok balik malam ni. Kata pengarang muka surat 475 tu sebab-sebab yang lain. Maknanya sebab-sebab tambahan kenapa tersebarnya bid'ah dalam akidah. Seperti mana yang telah dijelaskan di awal bahagian 11.5 di atas, sebab-sebab timbulnya bid'ah adalah amat banyak dan tiap-tiap satu saling membantu dalam menyebarkannya. Ketujuh-tujuh sebab di atas adalah merupakan sebab asasi. Berikut pula adalah ringkasan cabang dari 7 sebab ini yang tidak kurang penting dalam menimbul dan menyebarkan bid'ah. Yang pertama, amalan orang alim membuat bid'ah. Maka disangkakan bahawa amalan itu adalah dianjurkan oleh syarak, lalu ditaklidkan oleh orang awam disebabkan keyakinan atau kepercayaan yang diletakkan terhadap orang alim tersebut. Maknanya apa? Kalau ada orang alim, orang yang soleh, kita ikut. Apa yang dia buat, kita ikut 100% saja. Tak pernah persoalkan, tak pernah tanya lebih. Kita kata itu pun boleh jadi sebab tersebarnya bid'ah. Okey? Saya ingat benda ni pun banyaklah. Hatta di dalam waktu kajian saya berkenaan salah satu daripada kitab Syiah. Dia punya tajuk dia Al-Kafi sebenarnya. Dia kalau dalam kitab Ahlussunnah ni, kita boleh kata dia macam Sahih Bukhari lah, senang cerita macam tu. Tapi masalahnya dalam Al-Kafi ni, dia punya hadis dia, ada hadis-hadis dia yang dia tidak membawakan sanad dia.
Maknanya hadis dia tiba-tiba dia terus bawa dia punya teks ataupun dalam istilah Quran Sunnah kita panggil matan hadis. Kalau siapa yang biasa dengan istilah tu, dia tak bawakan dia punya sanad dia, ataupun kalau dibawakan dia punya sanad ni pun sanad dia tu nama-nama perawi tu tak ada orang kenal. Jadi kita kata seorang penulis Syiah, Hashimil Ma'ruf Al-Hasani nama dia. Kalau siapa buat kajian dalam bab ulum hadis Syiah mesti lalu nama dia. Hashimil Ma'ruf Al-Hasani dia kata, bila orang tanya komen dia kenapa Al-Kulaini pengarang Al-Kafi ni tak letak dia punya sanad-sanad hadis dia, kenapa tak letak perawi-perawi hadis dia? Ada hadis dia, ada yang ada perawi, ada juga hadis dia yang tidak ada perawi. Maka jawapan dia tu ni yang saya nak kaitkan dia punya point ni, kata Hashimil Ma'ruf Al-Hasani, dia kata Kulaini ni orang yang soleh, jadi kalau dia tulis apa kita boleh percaya semua. Habis memang bingkrak atau tu. Dia sebab dia orang yang saleh, dia orang yang siqah, maka dia tak akan tulis melainkan kebenaran. Maka apa yang ditulis tu semua sahih, walaupun tak ada sanad pun dia mesti sahih sebab dia orang hebat. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Sebab tu bila kebelakangan ni, saya ingat kebelakangan 2 tahun ni timbul bunyi-bunyi suara yang guru kita ni tidak akan sebut melainkan hadis yang sahih. Saya teringat pada perkataan Hashimul Ma'ruf Al-Hasani. Saya teringat kepada kesan yang diberikan oleh benda ni dalam Syiah lebih kurang 600-800 tahun yang lepas. Tetapi di dalam isu pendidikan agama kita mula timbul suara-suara ni, betul tak? Bahawasanya kalau guru kami keluar, walaupun hadis tu tak ada dalam buku, hadis tu mesti sahih sebab guru kami hebat. Tak ke bunyi sama nama dia? Ada orang kata hadis yang guru kamu sebut ni, kalau kita tengok dalam himpunan hadis-hadis palsu Ibnu Jauzi ataupun Al-Albani ataupun siapa-siapa lagi lah yang nama-nama terkenal, Ibnu Hajar dan sebagainya, kalau kita semak hadis ni palsu ustaz kata, dia kata hadis tu palsu dalam Ibnu Hajar, tetapi kalau guru saya riwayat, maknanya dia ada sanad yang sahih. Habislah agama macam tu. Maka bila disandarkan kepada amalan manusia macam ni, sebab tu kata pengarang, menyandarkan amalan kepada amalan orang alim semata-mata tanpa kita tanya apa-apa. Mungkin dia ada silap dia, barangkali dia tidak berniat buat salah, buat silap. Manusia biasalah, ada masa dia pun tersilap juga, kita tahu. Tetapi dengan kita menyandarkan amalan dia tu 100% kita boleh ikut, hati-hati, itu boleh menyebabkan tersebarnya bid'ah tanpa kita sengaja. So kita tengok, kata ni amal ni ataupun akidah ni dapat dari mana? Ini guru saya buat, saya pun main pakai ikut lah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena berdasarkan kepada kaedah ilmu yang sahih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, diamnya ulama dari menjelaskan kesalahan sesuatu perkara bid'ah, maka disangkakan oleh orang awam bahawa perbuatan mereka berdiam diri itu merupakan ketiadaan larangan terhadap perkara tersebut. Ini pun masalah juga. Kita kata ada benda salah, tak ada orang bersuara, kita kata. Bila tak ada orang bersuara, orang awam ni dia tak tahu mana betul mana salah. Dia tengok kawan semua senyap je berdiam diri, okeylah kot. Dia anggap macam tu. Okey, itu sebab dia. Yang ketiga dia kata, amalan pemerintah membuat perkara bid'ah serta menyebarkannya bersesuaian dengan kehendak nafsu mereka. Sebagai contohnya sokongan Khalifah Al-Ma'mun. Yang ni saya pernah sebut berkenaan nama dia. Dia ni dari segi pembangunan umat Islam memang hebat. Tetapi dialah yang bertanggungjawab untuk menyebarkan akidah Mu'tazilah. Dan dia punya penasihat, dia nama dia Abu Daud Muhammad bin Abi Daud Al-Hilli. Dia ini merupakan ulama besar Mu'tazilah, dan dialah yang membisikkan kepada Khalifah Al-Ma'mun untuk membunuh Ahmad Ibn Hanbal. Tangkap Ahmad Ibn Hanbal, bunuh dia. Sebab apa? Khalifah tanya, pasal apa nak bunuh? Sebab dia kafir. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia kafir. Sebab dia kata Al-Quran adalah kalamullah. Dia kata biasalah akidah Mu'tazilah macam tu lah, kata kan. Maka dia adalah kafir. Dia kata uqtuluhu ya Amirul Mu'minin fa innahu kafir. Dia kata bunuh, jatuhkan hukuman mati pada Ahmad Ibn Hanbal kerana dia adalah kafir. Alhamdulillah lah, Allah jaga dia, tak hukum mati lah, kita kata. Tetapi dia inilah yang bertanggungjawab bisik pada Khalifah Al-Ma'mun ni. Dia yang sokongan Khalifah Al-Ma'mun terhadap akidah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia kata ulama ni, maksudnya kalau dapat sokongan ulama yang salah, dapat sokongan daripada pemerintah yang salah, itu resepi untuk bala bencana, kita tahu. Maknanya dia nak kata macam tu. Ulama tu dah silap, dapat pula kat pemimpin tu dia membantu menyebarkan kesilapan tersebut. Yang tu kita kata susah lah. Okey. Contoh yang lain pula ialah pemerintah tidak mengingkari perbuatan bid'ah untuk menghasilkan populariti daripada masyarakat awam. Penulis ni tajam juga sebenarnya dia punya perkataan dia. Tapi dia tak masukkan secara khusus lah. Iaitu kalau ada perbuatan-perbuatan yang salah, pemerintah tidak tegur.
Kita kata terutamanya sekarang pula negara kita menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi ni ada baik dan ada kurang dia lah. Dari segi dia punya kekurangan dia adalah kalau perkara tu ramai orang nak buat, orang yang diundi naik tu tak boleh nak buat apa sebab ramai orang nak. Semua orang nak. Kalau tak bagi kan, sekali lagi kan mati undi pula gitu kan. Jadi itu dia punya batasan dia. Bukan secara khusus saja pada Malaysia, bahkan kalau kita tengok dalam sejarah Islam pun macam itulah juga. Dan pegarang ni pun tidak mengkhususkan, saya pun tidak mengkhususkan, cuma saja nak menceritakan itu di antara sebab yang pernah jadi dalam sejarah. Itu saja. Yang keempat, penyebaran sesuatu amalan bid'ah yang telah sebati di kalangan masyarakat hinggakan ia telah menjadi satu adat yang kemudiannya menjadi susah untuk ditukar semula ke jalan yang benar, melainkan dengan usaha yang bersungguh-sungguh di mana terpaksa menghadapi segala tohmah dan fitnah serta disusuli dengan pengajaran ilmu yang betul agar kembali ke jalan yang benar. Maknanya amalan-amalan yang ataupun pegangan-pegangan yang orang dah terbiasa dengannya. Maka nak ubah perkara ni la haula wala quwata illa billah. Bukan satu perkara yang mudah. Bila dia dah jadi satu tanggapan masyarakat, satu pegangan masyarakat, kita nak sebut balik itu nak kena tegas sikitlah kita kata. Antaranya saya tak ingat usrah ni saya pernah sebut kata apa ni, waktu saya cuti baru ni 2 minggu saya tak ada kan. Saya musafir tu, saya kata antara masalah, hari ni pada kamera elok lah dia orang boleh tengok sikit. Antara masalah dekat kita punya RNR saya sebut di tempat rawat dan rehat kita adalah pegangan yang mengatakan bahawasanya orang yang bersolat jamak qasar tidak boleh berimamkan orang yang solat penuh. Memang ada qaul ni, memang ada perkataan ni di dalam mazhab yang tertentu, memang ada. Tetapi adakah qaul ini ataupun perkataan ini perkataan yang sahih? Tak. Dan saya ingat dulu satu ketika dulu dia tidak memberikan satu masalah yang agak besar sangat. Tetapi saya tengok sekarang ni dengan kita dah ada highway dan sebagainya. Dulu kita tak ada highway utara selatan. Kita kata kan lebih kurang 20 tahun lepas. Kita ada highway utara selatan. Lepas tu kita ada highway LPT. Lepas tu sekarang ada LPT 2 pula dan sebagainya. Maka kita kata dengan kemunculan RNR ni apa yang terjadi? Bila orang masuk ke dalam surau, mereka bertanggapan bahawasanya orang yang solat jemaah tu orang solat penuh. Saya tak boleh ikut. Saya nak buat jamak kasar. Maka buat jemaah yang kedua haram, tak boleh. Buat jemaah kedua, saya duduk situ duduk berhati, masuk pula kumpulan yang ketiga. Masuk kumpulan ketiga pula duduk sembang sama dia. Ni dah ada 2 jemaah. Yang tu solat penuh kot. Tu pun solat penuh. Kita jamak kasar. Kita buat jemaah lain lah. 3 jemaah. Saya tunggu lagi sehingga habis solat tu. Berapa jemaah dalam surau? 4 jemaah dalam surau. Bertalu-talu lawan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yasin. Duduk berlawan baca. 4 jemaah. Disebabkan tanggapan apa? Bahawasanya orang yang solat jamak kasar tidak boleh berimam ke orang yang solat penuh. Qaulus sahih. Kata Syed Sabiq dalam buku dia Fiqh Sunnah bila berbincangkan bab ni, dia kata tidak ada sebarang riwayat yang menghalang, tak ada masalah dia kata. Muaz bin Jabal radhiyallahu an bila dia dah solat fardu bersama Nabi SAW di balik rumah dia nak ajak ahli keluarga dia yang tak pergi solat berjemaah di masjid tu, terutamanya di kalangan wanita, maka dia mengimamkan solat dengan dia berniat solat sunat tetapi ahlinya berniat solat fardu. Masalah tak? Tak ada masalah. Nabi SAW meluluhkan perkara ni, menunjukkan bahawa niat apa-apa tidak jadi masalah. Cuma saja untuk orang yang jamak kasar tu kita kata bila dia solat di belakang imam solat penuh, dia kena solat penuh lah. Katalah dia asalnya dia niat nak buat zuhur 2 rakaat kan. Sekali dia solat naik-naik imam tu solat penuh, maka dia kena solat penuh 4 rakaat. Lepas tu baru dia jamakkan kasar dia kepada dia menjamakkan asar dia kepada solat zuhur dia. Masalah ke? Tidak ada masalah. Okey. Jadi benda ni disebabkan pegangan, saya ingat kenyataan bahawasanya orang yang solat penuh tidak boleh bermakmumkan orang yang solat jamak kasar. Saya ingat waktu Fardu Ain sekolah rendah dulu dah belajar macam tu kot, saya ingat kot. Disebabkan atas jangkaan tu saya tengok mudarat yang lebih besar terjadi sekarang. Kalau kita tengok surau-surau RNR tu, saya berhenti dekat Tapah, saya berhenti dekat Sungai Perak, memang semua masalah yang sama jadi. 3-4 jemaah muncul. Kadang-kadang saya rasa macam nak tanya juga, dekat Tapah ni siapa ada solat penuh atas-atas highway ni? Mestilah semua orang musafir atas tanggapan kita. Macam tu lah kita kata kan. Ni di antara masalah. Kalau kita nak sebutkan, dia satu masalah. Tetapi kalau kita sebutkan tu kena dengan macam pengarang ni kata, pelajaran dengan ilmu yang betul dan cara yang berhikmah. Sebab kalau kita sebut macam ni, saya khawatir dia jadi fitnah. Kalau orang kata kamu ni ikut pendapat macam mana, kita dah guna mazhab ni daripada dulu dah. Dia jadi masalah macam tu.
Okey, tetapi ni satu cabaran lah. Saya ingat dulu waktu saya pun selalu sebut dengan guru saya Dr. Abdul Aziz Silo, dia kata kalau semua benda dah okey, kamu nak berdakwah apanya? Betul juga. Kalau semua benda dah betul, dia kata, mana tugas kamu sebagai pendakwah? Tak ada. Jadi itu tugas kita, kena terangkan balik benda-benda yang dah jadi amalan masyarakat, nak kena perbetulkan balik. Okey, wallahu taala. Itu di antaranya lah yang saya nampak waktu saya musafir baru ni. Baik, yang kelima, pertentangan ke atas bid'ah dengan bid'ah yang lain yang sama setaraf ataupun lebih teruk daripadanya. Ini pun satu masalah. Apa maksud dia kat sini? Dia kata bahawasanya kalau ada satu pegangan yang keras ke kanan, biasanya dia akan ada satu pegangan yang keras ke kiri. Betul tak? Kita ada pandangan terlalu keras, terlalu rigid sangat, terlalu apa? Terlalu jumud sangat, kita kata kan, sehingga kamu hukum orang dan sebagainya, hang kafir, kamu bid'ah dan sebagainya. Ada pandangan macam ni, dia akan timbul pandangannya ringan sangat-sangat, semua agama sama, bawa baik, dia melampau lah pula. Jadi disebut kat sini kenapa sebab timbulnya bid'ah dalam akidah, disebabkan timbul satu bid'ah akidah yang keras, dia akan berlawan dengan ni, dia timbul pula bid'ah yang ringan sangat pula. Itu maksud dia. Maka dia tidak membantu di dalam nak mengekalkan akidah yang murni itu. Sebagai contoh, dia kata dalam sejarah, kita kata pengingkaran kepada fahaman Khawarij dengan menggantikannya dengan fahaman Murji'ah. Apa Khawarij kata? Khawarij meletakkan dia punya kepercayaan dia bahawasanya orang yang buat dosa besar, dia jatuh kafir, terkeluar daripada agama, tidak dapat masuk syurga sampai bila-bila dan kekal dalam neraka. Oh, ni memang dahsyat lah, kata. Kan? Orang menipu, kafir. Bergaduh sama Muslim, kafir. Kafir belaka, kita kata. Jadi dia pembuat dosa besar, siapa buat dosa besar, maka dia jatuh kafir. Itu kata siapa? Itu qaulul khawarij, itu perkataan khawarij. Maka pegangan ni keras tak? Keras lah. Disebabkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada lah orang buat dosa besar ni jatuh kafir. Dia berdosa besar, dia berhak mendapat azab dan pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selagi mana dia ahlu tauhid, dia masih ada harapan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dasar rahmat dan belas ihsan Allah. Yang tu pun tidak mustahil. Hadis orang yang bunuh 100 orang, Allah ampunkan dia dan bagi dia masuk syurga. Betul tak? Walhal dosa dia besar. Dia bukan bunuh seorang, dia bunuh 100 orang. Maka itu pandangan Ahlus Sunnah. Tetapi Khawarij mereka kata bahawasanya orang yang melakukan dosa besar terus jatuh kafir. Keras ke tak keras? Keras lah. Bila dah keras melampau macam tu, timbul golongan yang nak lawan Khawarij ni, menggelarkan diri mereka sebagai Murji'ah. Apa maksud Murji'ah? Murji'ah ni dia asal daripada perkataan al-irja'. Al-irja' maksudnya menangguhkan. Apa maksud menangguhkan? Panjanglah perbincangan dia, tapi untuk disimpulkan di secara mudah, orang yang buat dosa besar, keimanan dia langsung tak terjejas, tak ada masalah. Ini melampau lah pula. Dan benda ni walaupun tidak ada kelab Murji'ah Malaysia, tak ada kan? KMM, kelab Murji'ah Malaysia, tak ada sekarang ni. Tetapi pandangan bahawasanya Islam ini terletak pada amalan, dan amalan tu pula amalan peribadi semata-mata, tak kacau orang lain dan sebagainya, maka kita kena pandang dia baik dan sebagainya. Bukan ke dalam fahaman liberal sekarang ada dimasukkan jarum Murji'ah tu. Betul kan? Jangan tengok pada cara saya pakai, tengok pada hati saya. Mungkin hati saya lebih baik daripada kamu. Habis kita, game over, kita kata main tara tu. Tak boleh lah. Maka ini kenapa timbul Murji'ah? Murji'ah ni bid'ah yang dalam akidah tak? Betul? Bid'ah dalam akidah. Kenapa dia timbul Murji'ah? Jawapan dia sebab nak lawan Syiah. Nampak tak? Maaf, lawan Syiah pula. Tak pasal saya Syiah kena. Nak lawan Khawarij. Maka di situ disebut di sini bahawasanya satu akidah yang ekstrim akan melahirkan satu akidah yang ekstrim. Itu cara kita nak kenal pegangan yang tak betul. Kemudian dia kata timbul pula pemikiran Mu'tazilah yang kononnya sebagai pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Okey, daripada Khawarij dan Murji'ah ni gaduh, rupanya dalam senyap-senyap mereka ada anak nama Mu'tazilah. Apa? Lebih kurang macam tu lah. Kenapa dia kata Mu'tazilah pertengahan? Sebab Mu'tazilah ni dia nak menyelesaikan antara Khawarij dan Murji'ah. Dia kata orang yang buat dosa besar ni, pandangan kami, dia tidak beriman dan dia tidak kafir. Lagi pening. Kan kita kata dua saja, syurga ataupun neraka ada ke tengah-tengah? Mana ada tengah-tengah? Sama ada kita masuk syurga ataupun na'udzubillah min zalik, sama ada seseorang itu masuk syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mukmin, kafir, beriman, berdosa. Betul tak? Dua saja. Mana ada yang ketiga? Maka Mu'tazilah cuba nak mendamaikan, dia kata pandangan kami,
orang yang buat dosa besar ni dia bukan mukmin, habis itu dia apa? Dia bukan juga kafir, dia tengah-tengah. Oh, pening. Okey, jadi kita kata daripada asalnya berapa pening? Satu pening, Khawarij pening. Bila dah Khawarij pening, timbul golongan nak lawan, timbul pula Murji'ah, dua pening. Bila timbul pula Khawarij dan Murji'ah gaduh-gaduh, rupanya ada anak. Nama anak apa? Mu'tazilah. Tiga pula pening. Okey, jadi sebab tu kita kata yang disebut kat sini di antara sebab timbulnya bid'ah dalam akidah adalah sebab nak lawan grup bid'ah yang lain. Okey, itu dia punya sebab dia. Padahal kesemua ini adalah terkeluar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah yang betul. Kita kata dalam ahli sunnah dah ada dah semua jawapan ni, sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ni. Yang keenam, dia kata kesan daripada pengaruh bangsa ataupun agama asing. Sebagai contohnya, fahaman Syiah adalah disebabkan peranan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, dan kemudiannya dipengaruhi pula oleh kaum Farsi. Begitu juga fahaman Qadariyah timbul daripada seorang Nasrani bernama Sansawih yang mempengaruhi pemikiran Ma'bad al-Juhani, seorang pengasas Qadariyah. Abdullah bin Sabah ni saya ingat semua tahu dah kot dia punya kisah dia, iaitu dia masuk, dia kita kata dia ni zindik lah, dia golongan berpura-pura masuk Islam. Dia masuk Islam pada zaman Uthman Al-Affan radhiyallahu an, dan dia membawakan banyak daripada idea-idea Yahudi dan Kristian ke dalam agama Islam. Dia ambil idea Masayah, dia ambil idea Mahdi tu, dan dia letakkan pada Ali bin Abi Talib. Dia kata nanti Ali akan turun balik ke dunia, Ali akan balas dendam kat semua orang lawan dia. Dia bawa idea dia macam tu. Maka kita kata mereka ni adalah orang-orang yang membawa pengaruh bangsa dan juga agama-agama asing. Sebab tu kita tengok dalam agama Syiah tu, kita kata banyak dia punya pengaruh daripada Yahudi ada, daripada Nasrani ada, daripada agama Parsi pun ada juga. Maka itu bid'ah dalam akidah. Bahkan kalau kita tengok mazhab falsafah seperti Mu'tazilah sebenarnya, yang tu pun pengaruh bangsa asing juga. Pengaruh daripada mana? Pengaruh daripada Yunan, daripada falsafah Yunan dan sebagainya. Nak menyatukan falsafah dengan agama, akhirnya jadi golongan yang dinamakan sebagai Mu'tazilah. Kita tahu dia nak merasionalkan agama. Sekarang ni kita keluar balik golongan yang cuba nak rasionalkan agama ni, maka semua benda dia duduk pakai akal gitulah, kita tahu. Wallahu taala alam. Begitu juga dia kata fahaman Qadariyah. Apa dia Qadariyah? Yang ni pun saya pernah sebut sebelum ni. Qadariyah berasal daripada perkataan qadar ni, maksudnya berkeupayaan. Yang mana dia kata bahawasanya Qadariyah mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan apa-apa pun dalam qada dan qadarnya kepada kita. Bahawasanya manusia mempunyai kekuatan untuk menentukan takdir dan nasib dia sendiri. Okey, ini golongan Qadariyah. Baik, yang ketujuh dia kata, terjemahan kitab-kitab falsafah ke dalam bahasa Arab, ni yang saya sebut tadi. Perkara ini bermula di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di mana kitab-kitab falsafah Yunan yang membawa akidah batil, terutama dalam peranan akal yang menjadi sumber utama kepada agama mereka, ianya telah dimanfaatkan untuk pembentukan fahaman Mu'tazilah dan seterusnya Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Cuma saja sebenarnya Asy'ariyah ni muncul pun nak lawan Mu'tazilah juga sebenarnya. Yang lebih melampau adalah Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah di bawah pimpinan di bawah pimpinan Abu Hasan Asy'ari sebenarnya cenderung kepada Ahlu Sunnah berbanding Mu'tazilah. Mu'tazilah teruk lagi. Okey. Jadi apa yang mereka buat adalah kitab-kitab falsafah ni, mereka cuba nak menerapkan pemikiran-pemikiran falsafah ni di dalam Islam. Dan falsafah mereka sebagaimana yang ditegur Al-Imam Al-Ghazali, dia pernah tegur perkara ni. Dia ada tulis dua buku. Imam Ghazali ni memang cerdik sungguh lah. Yang pertama dia tulis buku, tajuk buku tu Maqasid Falasif. Apa maksud Maqasid Falasif? Dia punya buku dia macam ni. Hebat tak hebat Imam Ghazali ni? Dia dalam buku dia membincangkan sebenarnya ahli falsafah yang nak cakap bahasa pening-pening tu, yang toh apa-apa toh dia nak sampai tu, Imamul Ghazali dia terangkan satu persatu sehingga pun orang awam kalau baca buku tu boleh faham sebenarnya ahli falsafah nak cakap apa. Itu Maqasid Al-Falasif, buku yang pertama. Bila dia buat macam tu, sebab kita ni, saya pegang cakap Profesor Selok, Profesor Malik nama dia sebut bahawasanya tanda orang yang hebat dalam ilmu bukan bila dia keluarkan perkataan-perkataan yang bila orang dengar, orang tercengang tak faham. Itu maknanya dia sendiri pun tak faham. Okey? Itu bukan tanda alim, itu bukan tanda faqih. Seorang yang faqih, seorang yang alim, dia boleh bincangkan benda yang tinggi tapi dia bawa turun sehingga ke satu bahasa yang orang awam dengar pun orang awam boleh faham apa dia cakap. Itu menunjukkan dia sendiri betul-betul faham perkara tu.
Dan Imamul Ghazali dia buat perkara ni. Daripada falsafah Yunan yang pening-pening tu, dia ringkaskan sehingga kan bila orang baca maqasid falasif, orang boleh faham apa yang dia nak sebut. Jadi bila dibuat macam tu, geng-geng falsafah ni kata dia apa? Geng-geng falsafah ni kata, dia ni memang hebat betul lah. Memang ahli falsafah kelas pertama lah. Sekali bila dia dah tulis, yang dia menunjukkan yang dia memang faham falsafah, dia keluar buku kedua, tajuk dia Tahafud Al-Falasif. Apa buku tu cerita? Buku tu membicarakan berkenaan 20 masalah ahli falsafah yang Imamul Ghazali tak suka mereka punya falsafah dan dia serang balik semua ahli falsafah ni. Termasuk 3 pemikiran yang kata Al-Imamul Ghazali boleh membawa ahli falsafah kepada kekufuran. Di antaranya dia kata pegangan ahli falsafah daripada Yunan, pengaruh daripada Yunan, mereka kata Allah tak tahu perkara-perkara juz'iyah. Apa maksud Allah tak tahu perkara juz'iyah? Dia kata Allah cuma tahu perkara kulliyah, Allah tak tahu perkara juz'iyah. Apa maksud perkara juz'iyah? Macam ni lah. Kalau kita keluar masjid ni, kita kata keluar-keluar angin tiup, kita kan? Kita pun tengok kat pokok tu ada daun jatuh. Maka kita sebagai manusia, apa yang kita tengok kat daun tu, kita kata apa? Oh, angin kuat malam ni, daun jatuh lah. Itu kulliyah, kita tahulah daun tu jatuh. Juz'iyah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tahu betul-betul berapa daun yang jatuh. Allah tahu daun tu daripada jatuh berapa tinggi kaki dia, berapa kali dia bergolek atas udara datang daripada mana, asal daripada mana, jatuhnya kat mana, esoknya macam mana, akhirnya macam mana. Allah tahu setiap perincian tu. Itu juz'iyah, perincian. Maka ahli falsafah pada zaman Al-Ghazali, mereka kata Allah tak tahu perincian, Allah tahu umum, daun tu jatuh, tu je Allah tahu. Mana boleh? Maka Al-Ghazali ada daripada 20 perkara ni, 3 perkara yang memang dia serang sungguh-sungguh lah, kita kata. Di antaranya adalah Allah tak tahu perkara juz'iyah. Kemudian berkenaan alam ini kekal selamanya, berdiri dengan sendiri, padahal alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga, dia kata ahli falsafah ni melampau bila mereka kata kat akhirat nanti kita bangkit roh saja, kita tak bangkit jasmani. Okey. Jadi kita kata Al-Ghazali, dia sumbangan dia masya-Allah sangat besar dalam perkara ni. Walaupun ada pro kontra dia, yang tu biasalah, semua buku ada pro kontra dia. Tetapi dia memberikan sumbangan yang sangat besar dalam membicarakan bab-bab falsafah ni. Dia lawan, dia kata falsafah yang membawa sehingga ke maksud kekufuran ni, yang ni melampau lah. Yang ni tak boleh lah. Okay? Wallahu ta'ala alam. Baik, yang tu sedikit kita kira 7 perkara sebab tambahan kenapa bid'ah dalam akidah bertambah. Kalau saya boleh tambah sikit, kita kata dalam kita punya masyarakat kita sekarang, kenapa bab bid'ah dalam akidah ni boleh, dia tidaklah teruk sangat. Saya tak katalah keadaan masyarakat kita teruk sangat, tetapi nampak gaya angin-angin tu mula nak menyapa, kita kata kan. Kenapa macam tu? Disebabkan faktor macam contoh ni, pengaruh daripada bangsa ataupun agama asing. Ada beri pengaruh tak pada agama kita? Ada beri bukan pengaruh pada agama, pengaruh kepada penganut-penganut agama Islam. Ada tak? Ada. Macam tadi kita tengok daripada Syiah ada pengaruh dia. Kita tengok Sansawih ada pengaruh dia. Kita tengok falsafah Yunan ada pengaruhnya. Zaman kita sekarang mana pengaruh dia? Hegemoni barat. Itu asal dia. Hegemoni ni maksudnya kita ni masalah kita ni adalah kita bekas kita bekas penjajahan British. Maka kita ni masalah, saya ingat khutbah Merdeka baru ni, bagus khutbah tu alhamdulillah, disebutkan bahawasanya masalah kita ni adalah orang jajah negara kita. Orang jajah negara kita, dia rampas kita punya hasil bumi kita. Dia menggunakan orang kita, dia rampas hasil bumi kita, tetapi yang menjadi masalahnya kita kagum kepada penjajah. Sampai sekarang wallahi kita kata kekaguman kepada penjajah ni tak hilang-hilang. Sehingga kan selalu saya sebut, tak payah pergi jauh lah, hatta dalam bab bahasa sekalipun, siapa yang boleh bahasa Inggeris, dia kira dia cerdik, betul tak? Siapa yang, padahal kalau boleh cakap Cantonese ke Hokkien ke, boleh cakap Tamil ke apa, orang tak kata cerdik pula. Tapi kalau cakap bahasa Inggeris, kita kata dia cerdik. Kalau umpamanya dengar mak ayah cakap bahasa Inggeris dengan anak dia, orang akan anggapan apa? Ini mesti latar belakang pendidikan yang sangat tinggi. Seolah-olah bahasa tu membawa satu status yang berbeza. Tak, bahasa tak membawakan status yang berbeza. Kalau tanya saya, ada satu bahasa saja yang membawakan status yang berbeza, bahasa Arab. Sebab apa? Sebab Al-Quran di dalam bahasa Arab, Al-Sunnah dalam bahasa Arab. Kita menekankan bahasa Arab menunjukkan usaha kita nak memahami Al-Quran dan Sunnah lebih lagi. Okey? Bahasa Inggeris bukan satu status, satu. Dan kedua, bahasa Inggeris bukannya
menandakan tahap kepintaran seseorang. Yang tu pun saya tak setuju. Seolah-olah bila cakap bahasa Inggeris ni kita kata memang bergeliga lah kepala otak dia ni sebab cakap bahasa Inggeris kan. Yang ni kita kata kesan kepada penganut Islam, kalau dulu daripada Farsi, kalau dulu daripada Qadariyah, kalau dulu daripada Yunan, sekarang ni lebih pada hegemoni barat. Okey, jadi ini kita nampak satu perkara yang sama nak berlaku balik. Bid'ah dalam akidah mula nak menyusul balik disebabkan apa? Kekaguman pada barat tu dia tak habis lagi. Kiblat kita tu duk silap lagi. Orang kiblat ke Mekah, dia kiblat ke Eropah dan sebagainya. Yang ni kita kata ada satu pepatah, orang kata bahawasanya sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawasanya manusia ni malas belajar daripada sejarah. Faham tak maksud dia? Maknanya ada benda-benda dalam dunia ni yang dah pernah terjadi dah sebelum-sebelum ni, tetapi kita gagal ambil pengajaran. Okey, itu maksud dia. Jadi sekarang ni saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dalam pembentukan Syiah dah pengaruh daripada bangsa lain. Dah ada pengaruh daripada Yahudi, dah ada pengaruh daripada Nasrani, dah ada pengaruh daripada Parsi, membentuk satu agama baru namanya Syiah. Kemudian daripada Sansawih membentuk fahaman baru namanya Qadariyah. Daripada falsafah Yunan membentuk satu falsafah baru namanya Mu'tazilah. Maka zaman sekarang ni, adakah mustahil kalau pengaruh daripada luar memberikan kesan kepada pemikiran umat Islam sehingga menghasilkan satu pegangan-pegangan yang baru? Adakah mustahil? Jawab dia tak mustahil. Maka kita belajar daripada sejarah lah. Kita tengok dulu dah jadi dah. Kita kata Abdullah bin Sabah dah buat perangai dah dalam agama kita, betul tak? Kita kata kemudian seterusnya Sansawih dah buat perangai dah. Kemudian kemunculan Wasil bin Atta dengan Mu'tazilah dah buat perangai dah, kita kata kan. Maka disebabkan tu hati-hati sekarang, kita kata dari segi kekaguman kita tu tak payah kagum lah. Kita kata senang cerita macam tu lah. Tak ada benda yang di dalam Islam yang kita kata tidak mencukupi untuk kehidupan seharian kita, dan tidak ada kebaikan daripada pihak barat yang baik untuk kehidupan kita yang tidak ada dalam Islam. Saya jamin tak ada. Seolah-olahnya kalau kita tak tengok ke barat ni, tak sempurnalah hidup kita. Dia tak ada istilah macam tu. Okey, wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang ni disebut berkenaan kesan-kesan bid'ah. Saya ingat ni yang terakhir untuk malam ni insya-Allah. Telah dijelaskan di awal bab ini di bahagian 11.1.1 bahawa bid'ah adalah masalah usul ataupun pokok ataupun akidah. Di awal kuliah tadi pun saya sebut perkara yang sama. Ia adalah lebih berat daripada dosa-dosa besar kerana masalah bid'ah meliputi akidah seseorang yang boleh menjerumuskannya ke dalam syirik dan kufur. Pembuat bid'ah boleh dikategorikan sebagai jahil murakkab. Apa maksud jahil murakkab? Jahil murakkab ni sebenarnya power sikit. Jahil murakkab ni maksudnya dalam bahasa kasar kita, cerdik tak boleh nak ditumpang, bodoh tak boleh nak ajar. Itu jahil murakkab. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Dalam orang Ganu panggil jahil tukir. Jahil tukir ni maksudnya dia punya cerdik tak boleh nak tumpang, dia punya bodoh dia tak boleh nak ajar-ajar. Okey. Merupakan seorang yang dalam kesesatan padahal dia benar-benar yakin kononnya ia adalah benar, dan justru itu ia menyesatkan pula orang lain. Benda yang dia buat tu dia rasa dia betul, maka dia sebarkan, padahal apa yang dia buat adalah kesesatan saja kepada orang lain. Sebab tu kena semak betul-betul bab ilmu ni sebelum kita sebar. Hasil dari itu ia merosakkan fahaman, arah tujuan serta amalan masyarakat Islam. Ini adalah jelas dari perbahasan yang telah dikemukakan dalam masalah taklid, bahagian-bahagian dan sebab timbulnya serta tersebarnya bid'ah di atas. Sebaliknya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pembuat dosa besar sebagaimana yang telah dijelaskan. Berikut adalah keterangan lanjut kesan bid'ah terhadap seorang individu serta masyarakat Islam. Kita kata, ustaz, saya rasa setahun kot kita bincang bab bid'ah kot, kata. Kan? Jadi okeylah ustaz, kita bincang bab bid'ah ni kenapa penting sangat? Itu soalan dia. Okey. Bukan saja dalam bab ni, bahkan secara asasnya saya beritahu kat tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, betul tak? Macam mana kita nak kenal ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ni iaitu bila kita belajar, kita nampak apa kesannya dalam kehidupan kita. Yang tu maknanya ada manfaat. Ilmu yang tak ada manfaat ialah kalau kita tahu ataupun kita tak tahu perkara tu, dia tidak beri kesan kepada penambahbaikan hidup kita, terutamanya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Sebagai contohnya dalam buku Tahafut Falasif tulisan Al-Ghazali tadi, di antara perkara ditegur ahli falsafah adalah ahli falsafah membincangkan planet ni hidup ke tidak. Ada faedah ke benda tu? Dia bincang planet hidup ke tak? Planet bintang-bintang macam tu, adakah dia hidup ataupun tidak? Maka ahli falsafah kata planet ni hidup dan Allah tak tahu juz'iyah, tetapi planet bumi tahu juz'iyah. Apa punya pening?
Jadi ni di antara benda-benda yang kita kata ilmu yang tidak bermanfaat. Boleh tak kita letak dalam formula saya bagi tadi? Okey, katalah planet ni hidup ke tak hidup, dia beri kesan ke pada kita? Ada manfaat ke untuk kita tahu planet Pluto tu sebenarnya hidup? Ada manfaat kepada kita? Sebab tu kita kata apa-apa ilmu sekalipun disampaikan dekat mana-mana sekalipun, selalu saya anjurkan tuan-tuan dan puan-puan tanya, apa faedah saya belajar benda ni? Sama juga dengan bab ni, dalam bab bid'ah, kata ustaz, kita belajar panjang-panjang bab bid'ah ni, apa dia punya sebab dia ustaz? Tak ada, saya saja nak isi masa lapang. Tak boleh lah macam tu. Okey? Jadi kita tengok apa dia objektif. Kita belajar dah setahun lebih berkenaan bid'ah, apa sebenarnya kesan bid'ah. Yang itu penting. Yang pertama dia kata mematikan as-sunnah. Okey? Antara kerosakan utama perbuatan bid'ah, dah masuk waktu azan ke? Kita bagi ruang untuk azan dulu. Kita saya terangkan sikit berkenaan matikan sunnah. Wallahu taala alam. Tafadhal. Baik. Kerana kesan bid'ah ni, ini insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Tetapi kesan utama bid'ah ni adalah dia mematikan sunnah. Disebabkan ada benda-benda dalam agama ni dia saling berlawanan dan dia tidak boleh bercampur. Kalau dia bercampur dia tak jadi betul. Sebagai contoh tauhid dan syirik. Boleh tak? Kita kata tauhid bercampur dengan syirik. Kata ustaz, saya Islam Allah Subhanahu Wa Taala, contohlah sebagai contoh. Saya percaya, tapi dalam masa yang sama Tuhan Hindu pun saya rasa ada juga. Tak boleh. Kalau macam tu dikira tauhid ke dia syirik? Dia 50% tauhid, 50% syirik. Mana ada 50-50 macam tu? Kalau dia mensyirikkan Allah, maka dia mensyirikkan Allah. Kalau dia mentauhidkan Allah, maknanya dia mentauhidkan Allah. Dia tak boleh campur tauhid dengan syirik. Sebagaimana tauhid dan syirik tidak boleh bercampur, sebegitu jugalah sunnah dan bid'ah tidak boleh bercampur. Sama ada kita buat perkara sunnah ataupun kita buat perkara bid'ah. Sehingga saya ingat pesanan Allahyarham Syekh Mandili lu banyak kali dia sebut. Saya ingat, memang saya sampai ingat lah kot setiap perkataan ni, banyak kali sangat dia sebut. Dia kata bid'ah ni mematikan sunnah, dia kata. Dengan lahirnya satu bid'ah akan mematikan satu sunnah daripada Nabi SAW. Dan apabila bid'ah dah banyak, mematikan banyak sunnah, akhirnya orang akan sangka yang bid'ah itu sunnah dan yang sunnah itu bid'ah. Ada separuh tempat bila saya kata perlih azan 2 kali, mereka heran. Tak pernah dengar benda ni ada pernah orang buat ke? Padahal itu sunnah. Nampak tak? Bila kata perlih azan sekali, pelik kata perlih ni, pelik-pelik semua daripada orang kata. Orang azan 2 kali, dah lama dah kita nenek moyang kita azan 2 kali, dia azan sekali. Padahal dia tak sedar zaman Nabi memang azan sekali pun. Tak betul lah juga azan 2 kali tu ada daripada Osman. Perbincangan lain lah tu. Cuma saja saya nak tunjuk, bila kita jauh daripada perkara sunnah, menghidupkan perkara bid'ah, apa yang jadi? Orang akan ingat yang bid'ah itu sunnah dan sunnah itu bid'ah. Dan perkara ni kalau dibiarkan berlanjutan, habis ya kita kata kiok sunnah. Maksudnya habis dimatikan sunnah Nabi SAW disebabkan terbinanya bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Yang tu yang bahayanya, terutama pula dalam perbincangan kita ni. Sekali lagi saya ingatkan, yang ni adalah bid'ah dalam akidah. Lagi bahaya. Sebab akidah ni adalah perkara usul dalam agama. Bila dibangunkan bid'ah dalam akidah, maka dimatikan sunnah dalam akidah. Dan kalau akidah melayang, kita kata na'udzubillah, harapan kita nak masuk syurga Allah ni dengan akidah yang sahih saja. Mana ada tiket lain? Akidah yang sahih saja boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun seseorang tu termasuk dalam neraka, ada harapan dia keluar daripada neraka. Dan begitu juga seseorang tu pun cuma berhak menerima syafaat daripada Nabi SAW kalau akidahnya salim, kalau akidahnya betul, kalau akidahnya sahih. Wallahu ta'ala alam. Maka itu bahaya dia lebih muktamad dah. Baik, saya kira sampai situ saja insya-Allah. Minggu depan kita akan sambung perbincangan masjid mana? Tunggu dulu sih. Ya? Mana? Bungemah. Oh ya. Saya 4 tahun dah tak ingat-ingat lagi. Masih Bungemah insya-Allah. Kita berjumpa di sanalah, kita sambung dalam bab yang seterusnya. Wallahu taala alam. Baik, ada soalan sebelum kita bangkit solat? Ya. Contoh? Kahwin, okey. Dia kahwin sebulan lahir anak? Oh, cepat lah. Dia kahwin sebulan, dia dapat anak. Maksudnya pasangan terlanjur lah. Pasangan terlanjur, kahwin, sebulan dapat anak. Dia kena akad nikah lain. Tak perlu. Kenapa kena akad nikah lain? Tak perlu. Yang kita tanya tu, kalau sebulan 2 bulan, tak ada akad nikah. Tapi kalau kata dia kahwin sebulan 2 bulan dia cukup. Dia kena
dia tak kena akad nikah lain. Itu yang tanya orang. Atas dasar apa nak kena akad nikah lain tu? Ha? Pasangan dah terlanjur, dia terlanjur, yang perempuannya mengandung. Ha? Dan nikah, tak nikah lagi kan? Tak nikah dulu. Dia kahwin dulu baru nikah. Pak, itu bahasa kiasan lah. Okey. Maksudnya dia terlanjur bersama, mengandung selama 8 bulan, dia dah mengandung 8 bulan tu baru kahwin. Kan? Lepas tu apa ni, dia kahwin, sebulan lepas tu melahirkan anak, adakah perlu akad nikah yang baru? Jawabnya dalam kita fatwa pilih tidak perlu. Okey, dan anak tu pun boleh dinasabkan kepadanya. Wallahu taala. Cuma benda ni tak selesai-selesai lagi. Dekat mahkamah baru ni tak selesai, kat JPM pun tak selesai-selesai lagi. Wallahu taala. Dia akad yang tengah kata jadi kata sebulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan. Tak kena akad nikah lain, tapi kalau dah cukup sebab dia kena akad nikah lain. Itu yang kita tanya orang. Memang ada pandangan dalam mazhab sedemikian. Dia ambil bahawasanya tempoh kehamilan paling kurang adalah 6 bulan. Maka kalau dah lebih daripada 6 bulan, dia kena akad nikah baru. Dia sebabnya tu saya pun tak berapa pasti terperincinya. Tetapi yang kita pegang di sini tidak perlu. Akad tu sah. Okey, dan anak tu pun boleh dinasabkan kepada ayahnya. Wallahu taala alam. Itu tetapi benda ni dari segi praktikalnya masih belum jalan. Sebab kita ni bila kita keluar fatwa, isunya bukan, dia selalu saya sebut dalam fatwa ni dia ada 2 perkara. Sebenarnya ada 3 perkara lah kalau tanya saya. Wallahu alam. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Yang pertama adalah hukum berkenaan perkara tu sendiri. Itu satu perkara kita bincangkan daripada sumber Quran Sunnah lah. Yang kedua, setelah daripada perkara tu dari segi hukum, yang kedua situasi masyarakat sekarang. Yang tu pun kena ambil kira juga. Boleh jadi satu perkara tu dari segi dalil, ketika dalil tu diperbincangkan, benda tu boleh. Tapi kita tengok situasi masyarakat sekarang, kalau bagi, jenuh kot. Itu pun kena tengok juga. Bukan kita kata tengok dalil seketul kata boleh, tanpa melihat pada situasi, kita ambil copy paste macam tu. Tak boleh. Yang ni Abu Hamid Abu Sulaiman, rektor kedua UAE, dia tulis dalam buku dia, Crisis in the Muslim Mind. Dia tulis masalah, di antara masalah orang Islam adalah bila kita ada masalah, kita cuba copy paste zaman Nabi, kita tampal sekarang, sedangkan dah banyak benda yang berubah. Dan benda ni adalah benda-benda dalam urusan kehidupan lah. Ibadah tak boleh lah kata zaman Nabi boleh lah 8, kita sekarang 2 dah tak boleh lah. Okey, itu bab ibadah. Tapi dalam bab kehidupan harian ni kita kena tengok konteks situasi masyarakat kita. 2. Yang ketiga, bila kita keluarkan fatwa, kalau kita tengok fatwa tu dari segi sumber dalilnya betul. Yang kedua, setelah sumber dalilnya betul, dari segi situasi masyarakat pun rasanya kalau buat ni semua orang dapat manfaat kebaikan dia, terutamanya masyarakat Islam. Yang ketiga, dari segi practicality tu kita kena tengok juga. Dari segi benda tu boleh diperbuat ataupun tidak. Nampak tak? Jadi ini masalah yang nama dibinkan kepada bapa dia ni, dia terlekat dekat awak ketiga ni. Iaitu fatwa nampak okey, dari segi kebaikan manfaat pada masyarakat Islam, alhamdulillah insya-Allah manfaat dia lebih besar kita kata. Tetapi masalah dekat dia punya orang kata apa? Dia punya pelaksanaan dia. Dekat situ sangkut sikit disebabkan JPN kena ikut persekutuan dan sebagainya kan. Dia tak boleh ikut negeri dan sebagainya, maka dia tersangkut kat situlah. Sebab tu mana-mana permohonan yang sampai ke Jabatan Mufti pun buat masa ni kita terima permohonan, tetapi di KIV dulu, tidak boleh diluluhkan lagi lah oleh JPN. Wallahu alam. Benda ni saya ingat sebulan lepas bincang kat mahkamah, tapi saya ingat tak selesai lagi kot, ditangguh dulu ke apa kot. Wallahu alam. Okay. Jadi itulah benda-benda isu dalam fatwa ni, dia bukan semudah ada hadis dalam ni, dia bukan macam tu. Kita kena tengok pada situasi juga. Adakah membawa kepada maqasid yang sama ataupun tidak. Itu yang penting. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ya. Bazimi tu ada tu, boleh tanya. Berkenaan? Ya, okey, ha. Okey. Ya. Okey, sekalipun ya memang pegangannya macam tu. Orang solat qasar tak boleh berimamkan orang solat penuh, solat tamam. Okey, sekalipun kalau macam tu janganlah buka jemaah lain. Sebab ada hadis yang melarang 2 jemaah dalam satu masjid. Solat sendiri dah lah, walaupun mafdhul lah, tidaklah taklah afdal macam kita ikut kita kata kan, tetapi paling kurang pun tak ada lah sampai jatuh haram. Dia ada 2 jemaah ni dia jatuh sampai ke tahap haram, tak boleh. Kita kat Perlis ni alhamdulillah tak jadilah. Melainkan tu saya cakap Masjid Kuala Perlis. Bukan salah AJK Masjid Kuala Perlis, tapi sebab Masjid Kuala Perlis ni banyak pelancong kan, orang yang nak naik feri dan sebagainya. Maka mereka tunggu tu, mereka tengok depa tu solat penuh, kita solat sendiri dah jadi 2 jemaah.
Tak boleh. Sepatutnya ikut. Kalau pun tak nak ikut, Allah 4, 2 jadi 4, banyak mana sangat. Gayanya macam ya. 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 Penuhkanlah. Niat kita mengikut imam. Jadi imam buat macam mana, kita ikut . Itu saja. Okey. Jadi kalau kita nak solat 2 sekali imam bangun, habis lengkapkanlah kita tu. Wallahu taala. Macam mana pun tidak perlu buka sampai 2 jemaah lah. Itu tak boleh lah. Antara perkara yang terjadi masa zaman Muhammad bin Abdul Wahab dulu adalah di dalam Masjidil Haram tu sampai terbahagi sesi yang berlainan tu. Sesi solat jemaah pertama, sesi solat mazhab Abu Hanifah. Semua mazhab Abu Hanifah solat tu. Lepas tu sesi kedua, sesi mazhab Maliki. Apa dia macam tu? Jadi tak boleh lah macam tu. Jadi itu di antara perkara yang ditegah lah kita kata kan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ni? Dia ada tu. Ya. Ya. Macam mana? Okey. Okey. Adakah dia berbalik pada Islam? Okey. Dia bid'ah dalam Islam. Dia punya akidah tu akidah bid'ah. Akidah bid'ah. Kalau dah akidah bid'ah, fiqh pun bid'ah habis kita kata kan. Wallahu ta'ala alam. Dia bid'ah dalam akidah lah. Dia bid'ah dalam akidah dan dia bid'ah dalam banyak perkara usul. Di antaranya adalah hadis-hadis ahad tak boleh guna dalam bab ghaib. Habis Hadis ahad tak boleh guna 99% hadis Sapu habis licin. Ini kita kata bid'ah yang berbahaya. Dia bid'ah dalam akidah. Wallahu alam. Okey, ada soalan ni? Tak ada Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada, saya serahkan kembali pada Tuan Kerusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.